Dalam perjanjian Muhammad bin Abdul Wahhab ada beberapa benda yang dia janji. Pertama, tentang penegakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saya sebut tak ikut susunannya. Antara benda yang dijanji mesti tegakkan hukum syariat, menghapuskan syirik, kemudian oleh kerana gerakan Muhammad bin Wahhab selepas daripada itu agak kuat di Hijaz, menyebabkan kerajaan wali yang menjaga Hijaz agak terbiak. Kerajaan ketika itu Turki macam dah tak jaga kawasan. Jadi berlaku krisis politik kerana kerajaan Turki di pusat nak kuasai Hijaz, sedangkan Muhammad bin Wahhab punya grup dah membentuk kerajaan Islam itu sendiri. Kalau orang kata itu adalah jenayah besar, tapi untuk pengetahuan, dalam sejarah Islam ni kerajaan Abbasiyah muncul setelah menjatuhkan Bani Umayyah. Ketika adanya kerajaan Abbasiyah di Andalus, kerajaan di bawah pengaruh Bani Umayyah, saki-baki kerajaan Bani Umayyah. Politik macam tu, politik bukan kaitan dengan Muhammad bin Wahhab, tapi politik tu telah muncul bila Turki rasa Muhammad bin Wahhab punya grup telah mengancam mengambil sebagian wilayah. Turki melancarkan kempen menentang Wahabi. Jadi isu tu jadi isu politik. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Azri cuba membela jenayah Muhammad bin Abdul Wahhab dengan memutarbelitkan fakta. Kononnya gerakan Wahabi bertindak menegakkan hukum syariat dan menghapuskan syirik, dan kononnya jenayah Wahabi tidak ada kaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, padahal kekejaman mereka terlalu besar untuk disembunyikan. Peribahasa Melayu menyatakan bangkai gajah tidak dapat ditutup dengan nyiru. Di dalam kitab Khulasatul Kalam fi Bayanil Umara'il Baladil Haram yang ditulis oleh Mufti Makkah di zaman Empire Utsmaniyah, Sayyid Zaini Dahlan, penerbit Maktabah Al-Haqiqah, Istanbul, tahun 2011, muka surat 70, dalam bab Zikru Khissati Ahli Taif wa ma waqa'a lahum minal Wahhabiyah, memperingati kisah warga Taif dan apa yang dilakukan ke atas mereka oleh golongan Wahhabi. Walamma dakhalu Taifa qatalu an-nasa qatlan 'aman wastaw'abu al-kabir was-saghir wal-ma'mur wal-amir wash-sharif wal-wadi' wasaru yazbahuna ala sadril ummi at-tifl ar-radi'. Dan apabila mereka memasuki Taif, mereka membunuh orang ramai secara rambang dan memenggal orang tua dan muda, panglima dan putera, mulia dan hina, dan mereka mula menyembelih bayi di dada ibunya. Wasaru yas'aduna al-buyut yukharrijuna man tawara fiha fayaqtulunahum fawajadu jama'atan yatadarasuna al-Qur'an faqataluhum an akhirihim hatta abadu man fil buyuti jami'a. Mereka masuk ke dalam rumah dan membawa keluar orang yang bersembunyi di dalamnya. Mereka menemukan sekumpulan orang yang mempelajari Al-Quran. Golongan Wahabi membunuh mereka sehingga binasalah semua orang yang ada di dalam rumah. Thumma kharaju ilal hawanit wal masajid wa qatalu man fiha wa yaqtuluna ar-rajula fil masjid wa huwa raki'un aw sajid hatta afnaw haula'il makhluqat fawailun lahum min jabbaris samawat. Kemudian mereka keluar ke kedai-kedai dan masjid-masjid, membunuh orang yang ada di dalamnya. Mereka membunuh orang di dalam masjid ketika sedang rukuk dan sujud, sehingga binasalah makhluk-makhluk itu. Maka celakalah buat mereka daripada yang berkuasa di langit. Kerajaan yang nak lawan Wahabi ni lawan apa? Terpaksa bangkitkan isu-isu yang Wahabi bangkitkan. Kerana Muhammad bin Wahhab hapuskan tempat-tempat bersejarah, kerana tempat-tempat bersejarah tu orang buat syirik, jadi dia buang-buang.
bab-bab bersejarah tu orang buat syirik, jadi dia buang-buang. Penjelasan Dr. Asri ini sedikit pun tidak mewakili realiti yang sebenar. Muhammad bin Abdul Wahhab hakikatnya menuduh umat Islam melakukan perbuatan syirik, iaitu bertawassul, tabarruk dan istighasah. Kemudian golongan Wahabi membunuh mereka dan memusnahkan tempat-tempat bersejarah. Sayyid Zaini Dahlan dalam kitabnya berjudul Fitnatul Wahhabiyah, cetakan tahun 1978, Istanbul, Turki, muka surat 7, pengarangnya menulis, فَكَيْفَ يَجُوزُ لِإِبْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنْ يَجْعَلُوا الْمُؤْمِنِينَ الْمُوَحِّدِينَ مِثْلُ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِي يَعْتَقِدُونَ أُلُوهِيَّةَ الْأَصْنَامِ فَجَمِيعِ الْآيَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ. Bagaimana mungkin Ibnu Wahhab dan orang yang mengikutinya menjadikan orang beriman ahli tauhid seperti orang musyrik yang percaya ketuhanan berhala, dan segala ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan dalam kitab ini, iaitu ayat yang ditujukan kepada orang musyrik, digunakan oleh golongan Wahabi terhadap umat Islam sehingga mewajarkan pembunuhan mereka dan pemusnahan tempat-tempat sejarah Islam. Wa ma kana misluha khas bil kuffar wal musyrikin wa la yudkhilu fihi ahadun minal mu'minin. Dan ayat-ayat sepertinya adalah khusus kepada orang kafir serta musyrikin. Ayat-ayat itu tidak termasuk orang beriman seorang pun. Tapi Muhammad Abdul Wahhab itu menyumbang untuk Hijaz bagi mengatasi masalah ketika itu. Setinggi manapun pujian ulama di dunia material ini, hakikatnya sumbangan Muhammad bin Abdul Wahhab adalah pertumpahan darah di tanah Hijaz. Malah pemikiran sesatnya tersebar di seluruh dunia. Berbekalkan ajaran inilah, pengganas ISIS juga menumpahkan darah dengan menuduh umat Islam melakukan perbuatan syirik. مشكلة على كل منهما يرمي المشكلة على الآخر. نعم. بينما عندما نجد أو نرى في تصرفات هؤلاء سنرى أنهم أخذوا من هؤلاء ومن هؤلاء. يعني خلونا نتكلم بوضوح. كتاب العقيدة الذي يدرس في داعش هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني خلونا نتكلم بوضوح. كتاب العقيدة الذي يدرس في داعش هو كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. والفكر الذي نشأ أو تولد منه داعش هو فكر الإخوان. الشيخ القرضاوي قال بنفسه أن أبو بكر البغدادي كان إخوانيا. Oleh itu, hendaklah kita katakan bahawa kesan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab ialah keganasan dan pemusnahan tempat-tempat bersejarah di Makkah dan Madinah. Suatu ketika dahulu, salah satu tajuk berita akhbar di Mesir berjudul Al Saud Yudammiruna Adrihatal Sahabah, iaitu kerabat Raja Saud memusnahkan permakaman para sahabat. Serangan tentera Raja Saud terhadap makam Ahlul Bait, para sahabat, monumen agama dan sejarah berterusan selama lebih setahun, termasuk tanah perkuburan di Mekah dan Madinah di Al-Baqi' pada 20 April 1926 atas alasan membasmi khurafat dan syirik, hasil daripada ajaran Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam kitab Khulasatul Kalam fi Umara'il Baladil Haram, seperti cetakan sebelum ini, muka surat 6, Sayyid Zaini Dahlan menulis, Ibtida'u fitnatil Wahhabiyah ma'a raddi alaihim bima yubtilu mabtada'uhu sanah 1205. Bermula fitnah Wahabi dengan serangan balas terhadap mereka dengan tentangan terhadap bid'ah mereka pada tahun 1205 Hijrah. Wa fi hadhihi as-sanah kana ibtida'ul harbi wal qital baina Maulana Syarif Ghalib wa ta'ifah al-Wahhabiyah at-tabi'in li Muhammad ibn Abdul Wahhab fi aqidatihi allati kaffara biha al-muslimin. وينبغي قبل ذكر المحاربة والقتال ذكر ابتداء أمرهم وحقيقة حالهم فإن فتنتهم من أعظم الفتن التي ظهرت في الإسلام
Dalam tahun ini, bermula peperangan dan pertempuran antara Raja Maulana Sharif Ghalib dengan gerombolan Wahhabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang akidahnya mengkafirkan umat Islam. Sebelum menyebut tentang peperangan, perlu disebutkan permulaan urusan dan realiti mereka, kerana fitnah mereka adalah salah satu fitnah terbesar yang muncul dalam Islam. Justru itu, faktor akidah sesat perlu diambil kira dalam gerakan Wahhabi sehingga mereka melakukan keganasan terhadap umat Islam. Bab-bab bersejarah tu orang buat syirik, jadi dia buang-buang. Di dalam kitab Maqalat wal Fatawa karangan Syekh Yusuf Tijwi yang merupakan anggota Jemaah Ulama Besar, penerbit Hayat Al-Amah li Syu'unil Matabi' Al-Amiriyah, cetakan tahun 1981 Masihi, muka surat 261, pengarang menulis, fa innana lam nasma' anna ahadan sammal musyrikina muwahhidina ghaira Ibni Taimiyah wa Ibni Abdul Wahhab. Sesungguhnya kita tidak pernah mendengar bahawa seseorang ahli tauhid dinamakan musyrikin melainkan Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan dia minta pada Nabi tu, dia minta dengan berkat Nabi, dengan berkat orang soleh. Muhammad Abdul Wahhab kata masalahnya khilafiyah. Tapi pengikut Muhammad Abdul Wahhab yang datang daripada Hijaz dan Salafi jalur keras anggap benda ni sebagai syirik, keluar daripada agama sebagaimana. So dosa ni orang tak kat Muhammad Abdul Wahhab, tapi bukan dia yang kata sebenarnya. Sementara itu, di dalam kitab Kashful Syubhat yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, penerbit Kementerian Agama Kerajaan Saudi Arabia, tahun 1419 Hijrah, muka surat 7, pengarang menulis, wa anna qasdahum malaikah wal anbiya wal awliya yuriduna syafa'atahum wat taqarruba ila Allah bidzalika huwa allazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Mereka bermaksud malaikat, nabi-nabi, wali-wali menginginkan syafaat mereka dan kedekatan kepada Allah dengan itu, maka darahnya halal ditumpahkan dan hartanya boleh dirampas. Ini bererti dakwaan Dr. Asri bahawa Muhammad bin Abdul Wahhab bersikap terbuka dan bertoleransi mengatakan ikhtilaf fiqh adalah tidak benar. Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri memfatwakan pertumpahan darah golongan lain semata-mata khilaf dalam isu akidah tawassul. Di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'ala al-Wahhabiyah yang dikarang oleh As-Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan, cetakan pertama tahun 2003, penerbit Mawafiqah Wizaratil I'lam, muka surat 104. Pengarang menulis, Kana Muhammad bin Abdul Wahhab allazi ibtada'a hazihi al-bid'ah yakhtubu lil jumu'ati fi masjidil dir'iyah wa yaqulu fi kulli khutabihi wa man tawassala bin nabi faqad kafara. Muhammad bin Abdul Wahhab yang menuruti bid'ah ini berkhutbah untuk hari Jumaat di Masjid Al-Dir'iyah dan berkata setiap kali khutbahnya, barang siapa yang bertawassul dengan Nabi, maka ia telah kafir. Dalam kitab Rad Al-Mukhtar karangan Ibnu Abidin jilid ke-6, penerbit Darul Alamil Kutub, Riyadh, cetakan khas tahun 2003, muka surat 413. Kama waqa'a fi zamanina fi atba'i Abdul Wahhab allazina kharaju min Najd wa taghallabu 'ala al-haramain wa kanu yantahiluna madhhab al-Hanabilah, sebagaimana yang terjadi di zaman kita di kalangan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab yang keluar dari Najd, menakluki dua tanah haram
mereka berlagak sebagai pengikut mazhab Hanbali. Lakinnahum i'taqadu annahum humul muslimun wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun wastabahu bidzalika qatla ahli sunnah wa qatla ulamaihim. Akan tetapi mereka percaya bahawa diri mereka adalah orang Islam, manakala orang yang bertentangan dengan akidah mereka adalah musyrik. Dengan demikian itu mereka membunuh Ahlus Sunnah dan membunuh para ulama'nya. Habis itu kalau orang nak kata kat Muhammad Abdul Wahab, dia jawab dengan Muhammad Abdul Wahab di akhirat besok. Bukan masalah kita, orang kata kat dia. Sekarang orang kata, puas hati aku kata kat Muhammad Abdul Wahab. Kata pi mahkamah Tuhan Rabbul Jalil, Muhammad Abdul Wahab tunggu. Pasal bang kata kat aku itu. Aku kata, geng-geng masjid tu seronok kalau aku kata kat hang. Mana boleh. Kan? Justru itu, Dr. Asri lah yang bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti kerana membela tokoh ajaran sesat dan kejam ini. Tapi dia telah buat reform, kerana reform dia tu berkesan sebab dia berjaya membentuk negara Saudi. Hakikatnya, berasaskan keterangan-keterangan yang ada, reform atau pembaharuan itu bermaksud menuduh umat Islam melakukan syirik lalu menumpahkan darah mereka, sehingga Raja Saud berjaya membentuk kerajaan negara Saudi Arabia yang bekerjasama dengan penjajah British. Sedangkan Muhammad Abdul Wahab punya grup dah membentuk kerajaan Islam itu sendiri. Politik. Macam tu politik. Bukan kaitan dengan Muhammad Abdul Wahab. Dr. Asri mendakwa kononnya politik tiada kaitan dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal tentera Saud membunuh dan menakluki suatu kawasan dengan memaksa penduduknya bertaubat, tidak melakukan tawasul dan ziarah kubur berasaskan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab Fitnatul Wahhabiyah seperti cetakan sebelum ini, muka surat 11, pengarangnya Sayyid Zaini Dahlan menulis, wa kana ibtida'ul qital bainahum wa bainahu min sanati khams ba'da 200 wal alf wa waqa'a bainahum wa bainahu waqa'i' kathirah qutila fiha khalaiqu kasirun wa lam yazal amrahum yaqwa wa bid'atuhum tantashiru ila an dakhala tahta ta'atihim aktharul qabail wal 'urban alladhi kanu tahta ta'ati amir Makkah. Bermulanya peperangan antara mereka dan baginda dari tahun 1205 Hijrah dan banyak kejadian berlaku di antara mereka dan raja di mana banyak orang dibunuh. Perbuatan mereka masih kuat dan bid'ah mereka tersebar sehinggalah kebanyakan kabilah dan Arab yang berada di bawah naungan Raja Mekah tunduk di bawah cengkaman mereka. وفي سنة 17 بعد 200 والألف ساروا بجيوش الكثيرة حتى نازلوا الطائف وحاصروا أهله في شهر ذي القعدة من سنة مذكورة ثم تملكوه وقتلوا أهله رجالا ونساء وأطفالا ولا نجا منهم إلا القليل ونهبوا جميع أموالهم. Dan pada tahun 1217 Hijrah, gerombolan Wahabi berbaris dengan tentera yang banyak sehingga mereka menawan Taif dan mengepung penduduknya pada bulan Zulqaidah tahun tersebut. Kemudian mereka merampas harta, membunuh ahli keluarga sama ada lelaki, wanita dan kanak-kanak. Tidak ada yang selamat di kalangan mereka melainkan sedikit sahaja. Gerombolan Wahabi merampas semua harta mereka. ولم يكن للشريف غالب قدرة على قتال جيوشهم فنزل إلى جدة فخاف أهل مكة أن يفعل الوهابية معهم مثل ما فعلوا مع أهل الطائف فارسلوا إليهم وطلبوا منهم الآمان لأهل مكة فأعطوهم الأمان ودخلوا مكة ثامن محرم من سنة 18 بعد 200 والألف وَمَكَثُوا 14 يَوْمًا. Raja Syarif Mekah tidak mempunyai kemampuan untuk memerangi tentera Wahabi. Maka baginda lari ke Jeddah. Penduduk Mekah pun khawatir
jika Wahabi melakukan seperti yang telah dilakukan terhadap penduduk Taif, maka mereka mengirim utusan dan memohon keamanan bagi penduduk Mekah. Lalu penduduk Mekah pun diberi keamanan. Gerombolan Wahabi masuk ke Mekah pada tahun 1218 Hijrah dan tinggal di sana selama 14 hari. Yastatibuna an-nasa wa yujaddiduna lahumul Islam ala za'mihim wa yamna'unahum min fi'li ma ya'taqiduna annahu syirk kat-tawassul wa ziyaratil qubur. Summa saru bijuyushihim ila Jiddah liqitali Syarif Ghalib. Falamma ahatu bijiddah rama alaihim bil madafi' wal qalal faqutila kathiran minhum walam yaqdiru ala tamliku Jiddah. Wahabi memaksa penduduk bertaubat dan cuba memperbaharui Islam menurut citarasa mereka, menghalang penduduk melakukan apa yang mereka yakini sebagai syirik seperti bertawasul dan menziarahi kubur. Kemudian tentera Wahabi pun berbaris menuju ke Jeddah untuk memerangi Syarif Ghalib. Apabila mereka mengepung Jeddah, mereka dibedil dengan meriam. Ramai di kalangan mereka yang terkorban dan mereka tidak dapat menakluki Jeddah. Fasaru bijuyushihim sanah 20 wa hasiru Makkah wa ahatu biha min jami'il jihad wa shaddadu hisara 'alayha wa qata'u turuqa wa mana'u al-mirata 'an Makkah fashtadda al-hisar 'ala ahli Makkah hatta akalul kilab li shiddatil ghala. Maka mereka berbaris dengan tentera pada tahun ke-20 dan mengepung Mekah dari segenap penjuru, mengetatkan pengepungan ke atasnya, menyekat jalan-jalan serta bekalan makanan dari memasuki kota Mekah. Kepungan ke atas Mekah kian ketat sehingga penduduknya memakan anjing kerana makanan terlalu mahal. Kesimpulannya, Dr. Asri cuba membela Muhammad bin Abdul Wahab dengan mengemukakan berbagai dalih. Namun jenayah yang dilakukan oleh tokoh kontroversi ini terlalu besar untuk ditutup begitu sahaja. Malah kesan ajarannya amat berbahaya dari dahulu hingga kini.